العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalamu law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lan qalabal muharramu awil makruhu ta'atan fi haqqihim li'anna Allah ta'ala amarana fi aqwalihim wa af'alihim wa la ya'muru Allah ta'ala bi fi'lin muharramin wa la makruhin wa hadha bi'ainihi huwa Saudara sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, anugerah dia, ihsan daripada dia semata masih melangsungkan keberadaan kita dan membolehkan kita meneruskan kehidupan atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Wajib atas kita sedarkan dia saja yang memberikan nikmat khasnya dapat boleh hidup, dapat pula Islam, yang kita jadi Islam dengan dilahirkan di kita daripada mak ayah kita Islam. Maka dengan syariat dan rahmat Allah Ta'ala dihukumkan kita lagi. Alhamdulillah. Islam kat kita pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia mudahkan kepada kita dengan limpah kurnia dia semata-mata. Ada kebolehan taat dan jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia dan anugerah daripada dia semata. Diberi keinginan, kehendak, kesungguhan untuk nak kami perjalanan hidup ni macam mana nak jadi orang yang benar-benar beragama, orang-orang yang istilahnya muslim, mukmin, muhsinin, muwahhidin, muttaqin, salihin, as-siddiqin, syuhada. Siapa yang dipanggil Alhamdulillah, syukur diberi kepada kita kesihatan, kelapangan masa, keterbukaan hati, kelapangan dada untuk berada dalam majlis umpama ni, untuk kita nak insya-Allah nak meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin. Insya-Allah. Alhamdulillah. Kita ada sekalian dengan nisbah kitab ni, kita duk bicara burhan. Tak dikatakan burhan dalam kaedah ilmu tauhid ni, melainkan dia mesti dalil akli. Bahasa lain burhan ni dipanggil mafhum fahwa, ataupun bahasa lain yang selalu kita sebut qiyas. Inilah satu perbandingan berfikir, metodologi penakkulan. Apatah lagi apa yang kita bicara ni bab akidah. Dulu
kita bicara mudah aja. Itulah mesti semua Nabi Rasul ni amanah, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu dasar kita bicara. Kita nak sambung ni burhan. Jadi kita baca je lah. Pasal dia bagi kat kita ni memang satu kaedah pendalilan akal yang sangat mantap. Dengan itulah kita kena beriktikad. Dengan itulah kita kena jadikan format untuk menyelesaikan apa saja isu. Ketika kita berjumpa dengan mana-mana nas Al-Quran, hadis yang bercanggah dengan ataupun berbeza dengan prinsip yang kita bicara ni, hendaklah nas tu diselesaikan dia. Antara selesaikan dia disiplin ilmu ni, pertama tengok nasih mansukh. Mana ayat nasih mansukh kalau ada percanggahan. Kerana ayat yang mansukh mesti hukum tak dipakai dah. Satu. Kalau tak nasih mansukh pun ada istilahnya am yang khas, am makhsus. Mana lafaz am, mana makhsus dia. Maksudnya ada lafaz yang umum, ada tak benda yang dikecualikan daripada sesuatu lafaz umum tu. Itu dua. Ataupun ada dipanggil selain daripada nasih mansukh, am makhsus, adakah satu ayat tu dipanggil mutlak ataupun muqayyad. Mana yang lafaz mutlak, muqayyad, hendaklah tangguhkan yang mutlak pada yang muqayyad dengan disiplin-disiplin ilmu dia, kena selesaikan dia. Kalau tak boleh selesai juga dengan kaedah-kaedah macam tu, khasnya dalam bab akidah, sedangkan di ayat Quran dalil akal tak membenarkan, kerana mana mungkin boleh berlaku percanggahan antara nas-nas yang ada dalam Quran. Quran dengan hadis tak akan bercanggah satu sama lain. Kalau nampak bercanggah, dia bukan bercanggah, dia hanya kelihatan bercanggah. Dia mesti diselesaikan dan dimurnikan dia. Itu kaedah kita. Kerana Quran ni kalau datang bukan daripada Allah Ta'ala, pasti kita akan dapati percanggahan yang bermacam-macam. Jadi kalau kita mengiyakan berlaku percanggahan dalam Quran, maksudnya kita akan seolah-olah mengiktiraf Quran ni bukan daripada Allah Ta'ala. Sikitlah itu kan. Quran sebut jangan, kalau Quran ni law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau katalah Quran ni bukan daripada Allah Ta'ala, kamu akan dapati dalam Quran ni percanggahan yang sangat banyak. Macam mana kitab-kitab Bible, kitab Taurat, Injil yang didakwa oleh orang Yahudi Nasrani, kata yang tu adalah nas yang atau Quran, kitab yang diturunkan asli kepada Nabi Musa, Nabi Isa, tapi tengok dalam dia bercanggah macam-macam. Bercanggah macam-macam. Quran memang asli dah dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sampailah ni ada orang hafal dia. Ada orang hafal dia. Jadi mestilah apa kandungan dia tidak akan ada langsung sama sekali yang bercanggah. Bercanggah tu tak ada. Satu kena belajar disiplin macam mana nak selesaikan apa nas-nas yang dalam Quran yang kelihatan bercanggah. Dengan ayat saya sebut tu yang kelihatan bercanggah. Dia tak bercanggah sama sekali. Mana mungkin ada nas Al-Quran yang bercanggah. Takkan Allah Ta'ala dia yang alimun bizatis sudur, satu ketika disebut macam lain, satu ketika disebut macam lain. Mustahil berlaku itu. Takkan satu ketika khasnya atas kita bicara buat Nabi Rasul, atas kita bicara mustahil khianat ini, wajibnya amanah bagi mereka. Takkan satu ketika Allah Ta'ala kata Nabi ini Rasul Amin, masih yang sama dia perintahkan kita untuk jadikan Nabi Rasul. Masih yang sama Nabi Rasul ni adalah qudwah hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Masih yang sama dia kata may yuti'ur rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia taat Allah. Masih yang sama dia tengok Rasul buat maksiat, ada munasabah gitu. Dia suruh kita ikut Rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin di kalangan kamu. Habis taat dia tengok Rasul buat maksiat, tentulah disuruh taat. Maksudnya kita pun disuruh buat maksiat juga. Sedangkan Allah Ta'ala innallaha la ya'muru bil fahsya, dia tak suruh buat benda-benda keji. Wala yarda li ibadihi al-kufr, dia tak redha hamba dia buat benda kekufuran. Jadi macam mana ni? Tak simil tu. Yang tu yang ulama kita dah selesaikan semua perkara tu. Khasnya tak bercara bab akidah tu yang ada istilah ayat khasnya Al-Quran dipanggil muhkam, mutasyabih. Jadi kena selesaikan mana yang muhkam ni, letakkan hukum muhkamnya. Mana yang ayat-ayat yang nampak bercanggah tu, hendaklah ayat tu ditakwil, tak dipakai dengan zahir dia.
Pasal dia adalah mutasyabihat. Mutasyabihat dari sudut bab ketuhanan satu hal, ada tasyabuh Allah Ta'ala dengan makhluk, subhanallah. Pasal mesti tanzih Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan, tanzih Allah Ta'ala daripada sifat-sifat baharu, sifat makhluk, sifat berubah-ubah, sifat dia dipengaruhi oleh sesuatu yang lain, mustahil itu. Adapun mutasyabihat dalam bab Rasul, ya, takkan Rasul bohong, takkan Rasul khianat, takkan Rasul buat benda haram, benda makruh pun takkan Nabi Rasul buat benda makruh. Kalau Nabi Rasul buat benda makruh, tentu kita akan buat benda makruh pun akan dapat pahala. Tak mungkin gitu. Sedangkan yang makruh, yang haram, takkan bertukar yang haram jadi halal. Kalau Nabi buat benda haram, maksudnya kita pun disuruh ikut Nabi, tentulah yang haram tu jadi halal. Kan berlaku percanggahan gila punya macam tu. Mana orang kata apa? Mana boleh ada orang yang waras boleh menerima ada syariat yang Allah Ta'ala turunkan kat kita macam ni, dia perintah kat kita ikut Nabi dan Rasul, tapi masa yang sama Nabi Rasul ni tak betul perjalanan hidup dia dengan buat benda haram ataupun makruh. Itu kaedah akliyah ni, dipanggil kaedah akliyah. Ada puak-puak yang kepala otak sewil tu, dia tak nak pakai akal ni, saya tak tahu kepala otak dia ke mana. Sedangkan akal ialah benda berharga Allah Ta'ala bagi, dan akal adalah sebab taklif, kan, baligh berakal. Puak-puak W tu dia orang tak ada akal kot, dia pakai kepala lutut kot. Pi bahasa gitu kan. Pasal bila kita sebut dia bicara ni dalam akli, hujah akli, dia macam tak mau pakai akal, dia pakai kepala lutut kot. Bahasa mudah dia gitulah. Sedangkan Quran Allah Ta'ala memuji orang-orang yang berakal. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yaqilun, qaumin yatafakkarun. Dan Allah Ta'ala istilahnya menghina, mencaci, melaknat bagi sesiapa yang tidak menggunakan akal fikiran dia untuk melihat dan mentauhid Allah Ta'ala. Khasnya atas bicara bab Rasul, mengimani Rasul, menerima kenyataan-kenyataan syariat. Antara juga dalil akalnya apa? Didatangkan mukjizat yang harus akal menerima kenyataan tersebut walaupun dia bercanggah dengan hukum adat. Jadi dia orang ni tak faham ke hukum adat dengan hukum akal. Satu dia tak suka ataupun tak terima hukum akal. Satu pelik lagi itu golongan-golongan yang Cik Wahab tu. Yang tu satu hal, yang tu sebut menyambil je. Kaedah kita macam ni. Satu, jangan terpalinglah daripada ajaran sebenar ni. Dia kata apa? Baik, kita duk bicara ni, saya saja sebut tu pasal kita duk bicara burhan. Bila burhan ni mesti kita punya kaedah berfikir ni mesti sangat waras. Orang kata apa? Sangat jitu, padu. Mesti mempunyai satu metodologi berfikir yang sangat mantap. Apa dia? Kaedah dia. Macam ni. Dia kata ada pun bukti amanah bagi mereka itu. Mereka itu siapa? Rasul alaihi wassalatu wassalam. Macam ni, sekiranya mereka itu khianat. Kalau Nabi Rasul khianat, apa jadi? Khianat ni macam mana? Seperti buat perkara yang diharamkan atau benda makruh. Apa akan jadi? Kalau mereka khianat, nescaya perkara yang haram atau makruh, benda yang mereka khianat tu akan bertukar jadi taat. Boleh ke benda yang haram makruh boleh jadi taat? Syariat apa aja gitu. Takkan minum arak jadi taat misalnya. Kalau Nabi buat benda dosa apa? Nabi buat benda dosa, kita disuruh ikut Nabi. Maksudnya ikut Nabi, yang Nabi buat dosa itu adalah taat. What the hell is going on there? Punya orang putih sikit lah ya. What a nonsense, the way of thinking. Bunyi orang putih sikit saja, gatal cukup orang putih siapa tu. Jadi kalaulah mereka ni buat benda yang haram ataupun makruh, bertukar benda makruh tu, dia bukan jadi haram dan makruh, bahkan jadi taat. Ngapa pula? Kan Allah Ta'ala suruh ikut Nabi Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita musim Maulid kan dah dengar ikut Rasul, 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 ikut Rasul. Dia tengok dok cerita Nabi Rasul buat maksiat. Apa benda ni? Kan orang kata khilaf cara berfikir, rosak cara berfikir, tak betul cara i'tiqad, salah cara beriman. Jadi tentulah akan bertukar benda yang haram dan makruh tu. Nisbah kita disuruh ikut Rasul, apa yang Rasul buat benda haram tu akan jadi taat. Nisbah apa yang dibuat tu jadi benda baik pula, pasal kita disuruh ikut Rasul. Ada mungkin macam tu? Mana mungkin satu perkara kat kita haram, kat Nabi Rasul taat? Ataupun bahasa lain, benda tu haram, Rasul buat,
Dan bila Rasul buat, kita disuruh ikut Rasul. Dengan sebab Rasul buat, maka yang haram tu jadi taat. Boleh itu. Atas kaedah kita belajar bab ketuhanan, dia jadi macam daur tasasul kan? A dijadikan oleh B, B dijadikan oleh A, A yang dijadikan oleh B, yang B yang menjadikan A, itulah yang dijadikan oleh A. Tak faham? Apa ni? Itu Rasul, dia, kita disuruh ikut Rasul, tapi Rasul buat benda haram, kita tak disuruh buat benda haram, tapi disuruh ikut Rasul. Boleh faham? Saya tahu apa bercelaru orang cara berfikir gitu kan? Orang kata apa, lolak apa ni, tu tak masuk akal. Tapi Wahabi bila kita cakap macam ni, ini hukum akal, bodoh. Tu kata dia orang ni tak pakai akal, pakai apa? Pakai lutut, pakai buntut. Tak ada saya punya bahasa kasar gitu lah. Memang cakap orang tak betul lah. Dia jadi macam sajak lah. Dia lelaki tapi dia perempuan, dia perempuan tapi dia lelaki. Enak deh. Macam itulah cara berfikir mudah kan. Oh kalau gitu Wahabi ni sajak lah kalau gitu. Dia hilang identiti. Saja saya sebut dengan bahasa gitu pasal sesat, salah. Itu ulama kita mengarang beribu-ribu kitab. Abang lagi kita belajar kitab Irsyadul Jawiyin itu kan. Abang dia Sulaiman Abdul Wahab, bapa dia sendiri memang apa ulama besar kan, dan tokoh dalam mazhab Hambali, tapi dia bagi siap beringat dah anak dia ni nama Muhammad Abdul Wahab ni sewil, bahasa mudah gitu. Kalau bapa dengan abang pun dah bagi peringatan dah anak dia sewil, dan kita pergi ikut orang sewil tu apa. Okey, satu hal lah. Baik. Itu yang jadi antara kita muskil kat pahaman-pahaman Wahabi ni. Saya dah sebut Wahabi tu pasal apa? Pasal cara mereka tu tak mengikut disiplin macam mana ulama kita sebut ni. Pasal kaedah kita dah sebut dah. Bila ada mana-mana nas yang sebut Nabi Adam berdosa, Nabi Adam pun lupa, Nabi Adam pun lalai, Nabi Adam ditipu oleh syaitan. Khasnya kata kita cerita Nabi Adam. Ada orang pula sampai ada PhD pun dia kata Nabi Muhammad ni sebelum dapat hidayah dia pun sesat. Bukan saya kata, Allah yang kata Nabi Muhammad sesat. Biar betul kan? Jadi istilahnya dia tak nak tunjukkan bodoh dia, dia membodohkan Allah Ta'ala dan Rasul. Tak mana dia bodohkan Allah Ta'ala? Bukan saya cakap, Allah yang kata. Kan? Dengar, saya sebut apa? Cakap berbelit-belit. Pakcik Allah pandai. Cakap berbelit-belit. Cakap berbelit-belit. Cakap berbelit. Jadi dia, padahal dia yang dia sebut tu. Nabi ni sebelum dia dapat hidayah dia sesat. Bukan saya yang cakap, Allah Ta'ala yang kata. Dia nak pelepah diri dia. Lebih baik gentleman. Memang saya kata macam tu. Dan saya kata ada bukti dan hujah. Nas saya. Power lah. Tapi dia cakap macam tu. Tapi berlepas diri. Bukan saya yang kata. Allah yang kata. Kan? Barua. Boleh saya sebut tu. Berdua. Tak boleh. Pasal salah kan. Tuan-tuan kalau orang salah boleh tahan. Tuan-tuan sabar lebih tak tahu kan. Kita sabar di tempat. Orang buat lari anak dara kita takkan sabar, takkan nak kata barwa apa-apa ni. Tuan-tuan ni ya Allah bagilah hidayat kat mereka. Tuan-tuan ni wali gila je. Tentu kita ada syariat. Ada ketika sabar, ada ketika perang. Kalau sabar aja orang Taala tak syariatkan perang. Kalau sabar aja orang Taala syariatkan tak ada syariat kafir zimmi, tak ada. Kalau kata sabar tu adalah mutlak, adalah perjalanan Islam, maka tak ada kafir harbi. Buat apa perang-perang dengan orang? Kan Islam ni ajar berlemah lembut. Adakah berlemah lembut tu dengan kita sabar semua? Bukan. Ada sabar tu dengan perang. Ada sabar tu dengan jadikan tawanan. Ada sabar tu dengan manusia pun kita letakkan martabat dia hamba. Selagi tak merdeka kau hamba. Tu boleh dijual beli. Ini asal-dasar kita, agama kita. Bagi faham prinsip agama tu. Jangan syarah agama ikut kepala otak sendiri, fahaman sendiri. Bukan macam mana yang kehendak yang sepatutnya dipaham. Saya boleh ikut. Tak ada tanda-tanda pun. Ke yang ni yang saya boleh. Jadi dia beban sangat kot.
Lagi tu turun dah Ustaz. Yang ni. Dah. Tak berfungsi. Ni. Ni bang api. Tak apalah. Macam ni ya. Siapa boleh terima akal? Siapa boleh terima akal? Elektrik sempurna tapi suara putus-putus. What the hell is going on there? Kan tak kan. Nak sebut apa? Ni kaedah berfikir. Takkan ada orang kata dia ahli sunnah wal jamaah tapi dia tak benar kan orang baca kunut kata dia hadis dhaif. Imam Syafi'i tak boleh ikut apa yang dipatuakan oleh Imam Syafi'i ni, hanya menyusahkan orang. Apa benda kau cakap ni? Dia kata menyusahkan, tapi masa dia sebut kita tak kata apa-apa pun dekat mazhab Imam Mazhab. Kita menyanjung Imam Mazhab. Apa cakap berbelit-belit ni? Bila kita buat selawat banyak-banyak, kata dia, apa ni bid'ah. Kita bukan membid'ahkan. Masa bila kita sebut bid'ah? Mana? Masa bila kita sebut bid'ah? Ya Allah. Tu kata, lima ni kepala otak lutut. Baik. Na'udzubillah. Hadanallah ila siratil mustaqim. Yang tu yang dia nak kata, kaedah berfikir dia. Kalaulah sekiranya mereka khianat dengan buat benda yang diharamkan ataupun makruh, akan bertukar makruh tu menjadi taat. Bertukar. Takkan benda haram makruh boleh jadi taat? Tak akan jadi sampai bila? Kalau ada dalam syariat pun babi yang asal haram, dia tetap haram. Cuma isyarat Quran dia kata apa? Faman turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Siapa dalam keadaan darurat pasal nak pelihara nyawa, tak makan mati, maka barulah masa tu atas dasar nak pelihara nyawa boleh makan babi. Itu pun sekadar nak pelihara nyawa, bukan seronok boleh makan babi. Bukan macam tu. Nak cerita pun ni prinsip yang kata takkan bertukar. Bertukar benda-benda yang haram itu. Orang mukmin, orang muslim, orang ada iman dia takkan seronok dengan bertukar benda haram jadi halal. Tak akan seronoknya. Kalau kata dengan sebab tu dibolehkan makan pun, hati tu makan bukan dengan rela nak makan tapi terpaksa makan. Kalau kata bercakap lah dia akan kata macam ni. Kalau contoh makan babi, dia akan kata, oh babi, engkau tetap babi, kau tetap haram, tapi dah Allah Ta'ala perintahkan aku untuk pelihara nyawa, haram aku binasakan diri aku dengan sebab tak makan ni aku mati. Aku terpaksa makan kau, tapi aku memang tak suka dengan kau. Tak pernah aku rasa nak makan kau, tapi dah perintah Allah Ta'ala aku makan. Makan pun setakat ni lah aku makan. Tu pun dia tak boleh makan. Okey, macam tu kan. Memang kaedah kita macam tu tak? Orang kata apa dah memang benda haram. Sekalipun dibagikan kelulusan, bukan seronok buat benda haram. Ada orang beriman bukan macam tu lah. Ini nak sebut jiwa-jiwa orang ada iman macam tu. Satu, saya ngaji ada tutup guru. Kadang ada orang tanya dalam media apa, kadang lah ni orang sebar kan. Tanya apa? Ada orang tanya ni, dalam syurga ke macam ada? Ada soalan macam ni, dalam syurga ada babi tak? Tak, dia nak tanya, dia teringin nak makan babi, nak buat macam mana kan? Ke arak pun ada kata dia. Arak dalam syurga bukan arak penin, namanya arak kan. Ada anharum min khamrin lazzatil lisyaribin, dia lazat, bukan arak, nama je khamrin, tapi dia bukan khamrin yang menutup akal, minum jadi penin sampai tak sedar apa keliling, nama pun tak tahu, bukan khamrin macam tu. Quran nama serupa, dia lafaz mushtarak, lafaz sama tapi makna lain. Nama arak tapi bukan arak. Satu masalah babi ni, ada ke babi dalam syurga? Babi yang babi dan dunia tu tak ada. Kalau ada nama babi pun apa dia? Nama je babi, tapi dia bukan macam babi kat dunia. Ataupun ada setengah tutup guru kita jawab macam ni, orang yang teringin makan babi takkan masuk syurga. Orang yang makan kaki makan babi, yang suka pakai kulit babi, menghalalkan kulit babi, yang gelatin babi, orang ni tak masuk syurga. Memang tak masuk syurga. Siapa? Otak babi. Bahasa mudah. Tutup guru kita kena dia beli bahasa gitu kan.
Orang yang beriman ni macam mana? Oh, baca surah Furqan tu kan, wa ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah Ta'ala Rahman. Hamba Allah Ta'ala ni macam mana sifat dia? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tapi yang tu ibadur rahman, sungguhlah kan. Kalau ada orang kata kat dia macam-macam ni, oh mereka ni sabar, tapi ni ibadur rahman hakiki ya kan. Dia boleh doa ni, ya Allah bagilah hidayat pada orang yang tak dapat hidayat ni. Masya-Allah. Ya, kita tu kata dia syariat ada dari sisi sudut tahap bertindak apa dan sebagainya. Nisbah siapa nak bersabar di atas kaedah apa orang kafir buat kezaliman yang gila punya pada kita. Adakah kita mesti bersabar atau boleh buat satu tindakan yang dibenarkan pada kita untuk kita buat tindakan? Semestinya jawapan dia sekadar yang dibenarkan. Boleh lah, memang boleh. Satu ada istilah perang, Quran membagi syarat faman tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaih. Siapa yang melampau buat zalim atas kamu, tidak. Siapa yang buat zalim atas kamu, balaslah kezaliman seumpama kezaliman yang dibuat atas kamu, balas balik. Satu asal kita nak bunuh orang, jangan kata bunuh orang, bunuh semut pun menggunakan api haram hukum dia. Asal pakai api ni haram. Jadi bunuh orang pakai api lagi salah. Tapi dia pakai senjata api, macam mana? Pakai senjata api balik. Dia machine kita machine. Dia nuklear, kita pakai nuklear balik. Ada kaedah-kaedah macam itulah. Faman tada alaikum faman tada alaikum faman tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaih. Alaikum. Baca-baca berlalu surah lain tak gitu. Baik. Jadi nak sebut kaedah ni lah, takkan berlaku kontradaksi ni, berlaku percanggahan ni. Tu yang dia kata, kalau andai kata Nabi Rasul buat benda haram makruh, nescaya bertukar benda haram makruh tu akan jadi taat kan? Pasal apa pula boleh bertukar benda haram makruh jadi taat? Kerana Allah Ta'ala memerintahkan kita meneladani mereka pada segala perkataan mereka dan segala perbuatan mereka. Memang Nabi Rasul ni perintah Allah Ta'ala ke kita apa dia? Taat apa saja yang datang daripada Nabi Rasul, hatta sekalipun benda yang bukan dalam bentuk ibadat. Mutlak. Ni sebut para ulama kita. Kalau ada pun pembahasan ulama dengan dia detail sikit, jauh sikit ke depan, dia kata melainkan perkara-perkara yang dipanggil khususiat Rasul, benda yang khususiat Rasulullah punya. Yang ni kita tak boleh buat. Pasal kat dia ada benda-benda pula yang wajib atas dia, tak wajib atas kita. Ada. Contoh, Qiyamul Lail wajib atas dia, kita tak wajib Qiyamul Lail, kita sunat. Quran perintah macam mana? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kan Rasulullah Allah perintah kan, tambahan atas tanggungjawab yang sepatutnya dia kena buat, tambah. Ada ulama kata turun tu walaupun sebut nafilatan lak, pasal ada Allahumma salli, asal-asal perintah sebelum datang nafilah tu, Rasulullah ni Qiyamul Lail wajib pada dia. Ya ayyuhal muzammil, tu antara ayat-ayat mansukh yang sebelum daripada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Qumil laila illa qalila. Nabi Rasul wajib, kita kekal sunat. Kekal sunat. Di atas ada benda-benda yang khususiat kat dia, yang perkara kat kita sunat, kat dia wajib. Ada benda kat kita haram, kat dia harus. Harus pun di atas apa yang dah berlaku pada dia, apa ada orang Ta'ala suruh kekalkan. Antaranya sebelum datang syariat, orang lelaki hanya boleh ada 4 orang isteri. Sebelum tu lebih tak apa. Tapi bila dah ada Islam, dah ada bertapak di Madinah apa, dengan bahasa lain, asal hukum mana-mana orang Islam yang dah ada isteri lebih pada 4, tak ada masalah pun dalam syariat. Tapi bila datang ayat Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', ayat tu memansuhkan kebolehan untuk berkahwin lebih daripada 4. Siapa yang ada pada lebih daripada 4 kena cerai kan, isteri dia yang lebih tu. Lebih tu mana-mana dia pilih lah, 4 aja dia boleh pakai. Kalau Rasulullah tak, Rasulullah dibiarkan, diistisnakan, dikecualikan daripada menceraikan mana isteri dia yang lebih daripada 4. Yang tu ada istilah bahas ulama yang dipanggil khususiatir Rasul, benda yang khas untuk Rasulullah. Yang tu ada. Memang ada mengaji khas satu. Banyak perkara ni kalau sebut tu sebagai contoh. Yang tu ada benda khususiatir Rasul.
Lain pada hak tu macam mana? Apa yang Rasulullah buat, kita buat. Satu, kita berjubah siapa? Dia berjubah. Walaupun ada ketika dia berjubah, ada ketika tak berjubah, tapi jubah adalah perkara yang baik. Dia suruh. Dia serban, walaupun ada ketika dia tak serban, ada ketika dia berserban, tapi berserban adalah benda baik. Misalnya pakaian, ada ketika dia pakai warna putih, ada ketika dia pakai warna lain, tapi dia kata putih ni adalah pakaian yang warna yang paling aku suka. Kita tak tukar dah color lain, putih semua, bagus. Bukanlah bila kita pakai putih je nanti jadi hukum wajib pakai putih. Ada pula tetap hukum pakai putih ni sunat. Tetap hukum tu kat kita, dia tak berubah hukum. Yang boleh mengubahkan hukum ni apa yang ada pada Rasulullah. Kat Rasulullah memang ada satu hukum yang bila Rasulullah buat, kita sebut dah kuliah sebelum ni tak, yang kalau Rasulullah buat, misal bab wuduk, kalau kita belajar dalam hadis ada Rasulullah dia berwuduk, ada ketikanya dia berwuduk 3 kali. Salasan, maslah dia buat 3 kali. Ada ketika dia wuduk, anggota-anggota yang dia basuh, dia sapu ni, dia sapu basuh 2 kali. Ada ketika dia basuh sekali. Itu yang hukum bekah datang, apa dia? Yang wajib apa? Sekali wajib. 3 sunat. Boleh 3, buat 1 makruh. Tapi kalau dah suntuk waktu, dia jadi asal balik 1 wajib. Bahkan buat 3 boleh jadi haram. Oh, boleh bertukar hukum tu. Tapi pada Rasulullah memang wajib dia buat 3, ada ketika 2, ada ketika 1. Andai kata dia tak pernah buat 2, 1, semua 3 je, apa hukum yang keluar nanti? Wajib 3, tak sah 1 atau 2. Tu pada Rasulullah. Satu, kita mengaji disiplin ilmu betul-betul, kita akan faham, oh macam tu ya, disiplin ulama, baru faham kaedah ulama kita. Oh pasal tu fiqh ada hukum macam ni, detail macam ni. Tengok dalam hadis macam ni. Macam mana cara nak ambil faham? Kita nak ambil faham sendiri susah. Satu, kita kena tengok para ulama macam mana dia huraikan dan disiplin. Kenapa hukum hakam tu boleh berubah dan macam mana cara nak istibat hukum tu daripada apa yang dah sabit daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kena ngaji usul fiqh, apa banyak benda kena ngaji. Dan saya bila saya mengaji dulu usul fiqh menjadi dengar tu guru syarah, oi tak berani kita nak buat hukum. Siapa? Takut silap. Satu ngaji, saya mula-mula dulu istilah apa nak sebut, gila mengaji usul fiqh. Kawan fiqh ni saya hafal semua. Boleh kata semua saya hafal. Asbah wa nadhair tu saya tulis dalam buku semua. Dia punya kawaid tu. Kawaid usul yang 5, betul yang 20, betul yang 40 yang khilaf. Yang 40 ada khilaf. Khilaf dia tak khilaf. Hafal semua. Konon nak terror lah. Tengok-tengok. Ui taklah bahaya. Boleh silap buat hukum. Pasal baik ngaji fiqh. Memang belajar kawaid fiqh pun bukan untuk buat usul fiqh, bukan nak buat hukum baru, tapi nak ingat dobit fiqh macam ni, melainkan masalah ni. Macam ni, melainkan masalah macam ni. Macam ni, melainkan masalah macam ni. Pasal kena ingat satu-satu hukum dalam syariat. Dia bukan ada satu hukum borong semua tu pukal hukum, tak? Kena ingat satu-satu dalam hukum fiqh. Baik, asal saya nak sebut, kita disuruh ikut Rasulullah ni mutlak, melainkan benda khususiat. Itulah nak sebut itulah. Satu, Rasulullah ni makan, kita makan. Walaupun dia buka puasa dengan kurma, kita buka puasa dengan kurma. Walaupun kita ada tembikai, ada apple, kalau ada kurma. Tapi kalau tak ada kurma, dia ada ulama susun tertib. Apa dia selepas itu. Apa dia? Fiqh dah saya urai. Bukanlah faham dia macam ni. Rasulullah makan kurma, ni bab makan aja bro. Bukan sunnah. Macam apa? Bab makan. Nabi makan kurma, kita kat Malaysia makan durian lah. Dunia aja. Ni benda dunia aja, ni bukan benda kurbah kata dia, bukan wajibul kurbah. Ada orang yang faham macam ni. Ni puak tu lah. Puak itu, ni memangnya tu. Macam tu dia bukan gaduh pakai serban, pakai jubah. Kalau pakai pun kata dia, ni kebetulan dia saya pakai jubah kata dia. Yang ni adat yang kadang Nabi ni orang Melayu, dia akan pakai baju Melayu, pakai songkok, pakai sampin. Dia boleh cakap selamba je gitu. Kaedah kita nak menunjukkan kata memang bukan haram pakai sampin, pakai ni, tapi nak kata tutup aurat, tapi bukankah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh ikutan yang paling baik Rasulullah, walaupun bukan yang tu nama khas ibadat,
Tapi ikut dia kan bagus. Tambah pula lah ni fakta-fakta saintifik menyokong apa yang dibuat oleh Rasulullah semua baik. Kencing, duduk baik, diri tak bagus, dia akan jadi masalah prostat. Yang penting apa? Dia ialah sunnah kan? Ada masalah kalau ni barulah boleh kencing berdiri. Saja-saja kencing berdiri, kau menempah maut belakang. Bukanlah mati tu, tapi apa? Prostat. Jamban duduk bukan duduk tapi mencangkung bawah tu bagus. Pasal apa? Najis keluar tu habis, dia tak berbaki. Kalau jamban duduk ni dia tahi tak keluar habis. Yang tu yang menyebabkan jadi kanser usus lah, apa. Pasal apa? Tahi tak keluar habis. Satu, duduk pula menyengit sebelah kiri. Semua dia aja. Makan dengan sudu, garpu, kayu, plastik, emas, perak. Yang tu lagi lah haram jadah boleh pakai, mana boleh pakai emas, perak. Nak pakai apa? Tangan yang terbaik, basuh. Tak payah pakai sanitizer, air sejuk je, air mutlak. Tapi janganlah basuh dengan air Milo. Tu buatlah buat bodoh sikit gitu. Tu terbaik pakai air lah. Air is the best. Wow, the best thing untuk buat basuh tangan. Wah, pakai pula tu dengan itibaan di Nabi SAW. Aku ikut Rasulullah ni, makan tangan. KFC baru buat iklan je, kesedapannya hingga menjilat jari. Baru nak makan dengan jari, apa bodoh lah. Nabi dah ajar 1400 tahun dulu je kan. Kalau saya ngajar dulu, saya kata apa? Kita bukan menjilat jari, tapi menjilat siku. Habis saya dengar tu kan. Ni kuah ni. Tuan-tuan saya tak tahu saya macam tu. Kadang dia meleleh kan. Ni macam mana? Ni memang dah. Nak jijik ni pasal lah. Nak kira jijik, banyak benda yang dalam Islam jijik engkau tak jijik. Yang engkau jijik kami tak jijik, kami jijik engkau tak jijik. Bukan kira engkau. Air pun basuh dalam pinggan kan? Kami tangan basuh dalam pinggan, basuh. Anak saya adalah 2-3 orang kan. Rumah saya tak pernah buat, tapi dia orang punya makan tu ni pinggan ni. Saya kata kat rumah korang buat je ni tak apa, kat sekolah yang buat. Saya tak pernah ajar, tapi dia orang sampai macam tu kecintaan tu. Saya pergi India, sama. Tangan basuh. Kita kat sini susah nak tengok dah. Pergi India ada lagi, boleh lagi. Basuh tangan. Kan air tu kita tengok orang tua-tua dulu kan ada piring, ada teh. Kita tengok sana sarkar minum. Dia tuang kat piring tu. Dia tak ambus, tak akan tiup air. Kita tengok tok cik kita dulu dia nak minum itu. Saya dah lagi tengok suasana tu. Minum kedai kopi kan, dia mesti ada lapik piring kan. Bagi sejuk je ni. Tuang dalam piring tu. Kita yang ni jadi perhiasan aja. Maksudnya suasana tu ada lagi. Nak tunjuk kata semua tu ada syariat belaka, ada belaka. Jadi piring tu pasal apa? Pasal tumpah minum. Pasal bersih kat tu. Satu orang yang serve dapur apa, dia kena tahu pinggan ni, punggung cawan tu pun bersih, pinggan tu bersih, punggung cawan tu letak atas piring tu. Kalau tumpah tu boleh ambil dia, boleh minum lagi. Pasal apa? Punggung itu bersih. Ini kadang-kadang jangan kata punggung pinggan, punggung sendiri pun kotor. Tak reti basuh. Istinja pun tak reti. Pasal apa? Dah tak reti lah. Satu orang Islam kita khas disebut bab kencing. Kencing pun tak reti. Macam kapir kencing pergi kat R&R tu. Bukan basuh. Unjuk-unjuk simpan. Alat belah. Sorry lah saya punya bahasa tu yang gasah kan. Saya ingat masa saya dulu mula-mula pergi ke Ipoh. Saya Ipoh dulu Masjid Negeri lah. Ni tak ada dah. Saya lama tak pergi Masjid Negeri Ipoh. Saya tak tahu. Dulu dia ada tempat kencing berdiri. Ada ketika saya kali pertama saya pergi sembahyang Jumaat Masjid Negeri Ipoh. Sekarang lain lah kan. Nanti cerita Masjid Negeri Ipoh dulu. Dia ada tempat kencing berdiri. Beratur ni. Beratur tu nak setandas kan. Beratur ramai dekat nak Jumaat dah. Kita boleh tengok berapa ramai orang-orang yang pergi kencing tu, yang masuk tandas tu satu hal. Orang jantan ni, bukan cerita orang perempuan ni. Orang jantan ni kencing. Betul? Pula. Nampak bagus sikit apa? Dengar. Apa dia? Dia ambil uduk. Betul? Sependa dia yang kena kencing tu, dia buka, dia pakai kain pelekat. Tapi siput tak basuh. Bahasa saya siput lah. Tak faham siput, tanya lain PM tepi.
Chamber tak basuh. Chamber pula. Tu kasarnya dia marah lagi bahasa tu kan. Saya nak faham bahasa Kedah nak beliak. Itu beliak tak basuh. Tu tak basuh. Tapi konon bila air kencing dah kena dekat sepeda macam mana? Buka, tukar pakai kain, ambil wuduk. Enak deh. Maksudnya orang Islam kita bodoh sampai macam tu. Bab bersuci ni bodoh kan dia sebut. Bodoh sampai macam tu. Maksudnya tak gerti agama ni sampai tahap ni macam bodoh. Allah, risau kita. Itu saya lihat bila tu? Tahun 2000. Macam tu lah kan. Masa zaman saya pergi Ipoh pun naik motor. Pergi Ipoh naik motor dia pulang dulu. Mana ada jalan macam ni? Jalan macam ni dulu. Dan paling best naik motor. Naik kereta lambat, ikut lori bala apa dulu kan. Dulu naik motor sedap. Tempat saya aksiden kata lepas bangun belimbing sikit tu. Kat Caing tu. Saya nak lintas tu ada masjid tu masjid apa? Caing kan. Ada di Selekor tu. Saya memang buat laju kan. Motor jumpa dia jauh tu. Ada pakcik seorang betul-betul duduk tengah lain. Motor 70 lamanya, Honda 70 tu. Dia buat nak masuk tak masuk, nak masuk tak masuk. Saya duduk jauh tu. Saya pin dekat betul-betul depan ni, boom, dia masuk. Itu sejarah saya. Tempat kena aksiden hari Jumaat. Langgar tu. Fork macam ni motor. Dia tak ada apa. Nasib baik tak kena kaki dia. Kalau dia tak patah, enjin box dia tu pecah. Tapi semua dia bayar. Pasal salah dia. Saya ingatkan saya nak kena pukul dah orang kampung. Orang kampung bila saya. Kami dengar dah. Saya masa tu pakai kabel lekat macam ni lah. Ustaz ni dah picit horn jauh dah. Pakcik ni memang macam ni orang kata. Lega saya. Lega saya. Kalau tidak dia pelupakan kayu jenis silat kata saya. Alhamdulillah. Macam mana boleh cerita situ ah? Macam mana boleh cerita situ? Cerita pergi Ipoh hari kan, kencing tu. Tu. Dulu naik motor. Ulang-alik naik motor tu. Mengajar Kuala Kangsar Ubudiah tu, naik motor tu. Naik motor. Cerita apa ni? Cerita masalah kencing tak basuh. Macam mana dia ikut Nabi? Habis-habis pun kencing tak basuh. Kau tahu, kena tahu apa hukum bersuci yang sepatutnya kena faham. Allah Dia kata masalah kita zaman lah ni. Mudah taklah pelihara kita semua. Itulah. Kalau tak belajar memang kita akan rasa tak ada apa-apa dah kita nak repair dalam hidup kita. Okey pak. Kita rasa macam apa lagi nak repair dalam kehidupan kita. Apa dia pelajaran agama ni? Aku dah Islam dah, dari kecil aku Islam. Sembahyang aku dah jaga, puasa tak pernah tinggal. Tak adalah buat lari anak daga orang. Tak adalah. Kalau ada aku dah tobat dan ngorat-ngorat dulu. Cinta-cinta monyet dulu aku dah tobat. Bagus dah. Ini apa lagi? What else I want to do? Tak pernah mengaji macam tu lah. Bila kita mengaji, Allah baru tahu lagi mengaji lagi bodoh, lagi mengaji lagi bodoh, lagi mengaji lagi rasa ya Allah banyak lagi benda yang kita kena selesaikan. Itulah sikit. Baik, jadi atas kita bicara burhan ni, Allah Ta'ala dia tak perintahkan kita buat benda haram ataupun benda makruh. Yang haram tetap haram, yang makruh tetap makruh. Itu kalau ada Rasul macam tu, ayat tu kena takwil. Tak boleh pakai dengan zahir dia. Dia mesti ada makna lain. Apa makna lain tu? Ya tu ada disiplin ilmu, kena mengaji, kena belajar. Macam mana kita belajar kaedah-kaedah takwil dalam bab ketuhanan. Tapi prinsip dia tak kita bicara bab Rasul ni mesti amanah, mustahil khianat. Apa-apa ayat Quran, hadis ataupun cerita yang kita dengar riwayat-riwayat Nabi Rasul buat dosa, wajib bersihkan cerita tersebut daripada Nabi Rasul. Mesti murnikan kisah yang datang daripada Nabi Rasul berkenaan buat dosanya mereka ataupun ada kecenderungan, katalah tak buat dosa tapi ada kecenderungan buat dosa. Antara kisah yang masyhur dalam sejarah Nabi Rasul ni, kisah Nabi Daud alaihissalam. Kisah tu dalam Quran ada satu kisah. Cerita tu maksud macam lain. Tapi ada cerita Israeliat dan masyhur cerita ni. Cerita tu istilahnya memburukkan peribadi Nabi Daud alaihissalam, yang ada batin dia nak ambil bini orang
dengan cara yang tak dibenarkan syarak. Jadi ada istilah, ada gila perempuan di situ. Subhanallah. Allah Ta'ala mustahil akan jadi Nabi dan Rasul dia macam tu. Cerita apa? Cerita dia ada 99 isteri. Nabi Daud syariat dia boleh sampai 300 orang isteri. Tak ada masalah pada dia. Mula tu mereka punya keupayaan macam tu. Zaman tu kita saya mengaji Arwah Patih, dia kata seorang pun batuk sampai kecerah. Seorang pun batuk sampai kecerah. Membahasa dia lah kan. Apa saya nak sebut ni, itu Nabi Daud AS. Jadi dia ada 99 orang isteri. Dalam cerita tu, cerita apa? Cerita tu dia ada jatuh hati dengan isteri salah seorang daripada askar dia, pegawai dia. Betul apa kaedah nak dapatkan bini orang? Hantar pergi peperangan yang mempunyai potensi tinggi untuk mati dalam peperangan. Dia mati, janda dia ambil. Ada cerita dalam Quran. Quran cerita lain, tapi ditafsirkan seolah-olah itulah perbuatan menegur Nabi Allah Daud AS. Kisah masuk dalam istana dia, 2 orang malaikat duk berkelahi, 2 orang duk bertanya kat Nabi Daud AS. Kata, inna hadza akhi lahu 99 na'jatan waliya na'jatun wahidatun faqala aqfilniha wa 'azzani fil khitab. Kata ni, apa adik saya ni, adik saya akhi, boleh jadi adik abang, saya tak ingat riwayat tu hak mana tu. Ada 99 ekor kambing, saya ada seekor kambing, tapi dia nak kambing saya yang seekor ni, bagi saya hukum macam mana. Ada sindiran Allah Ta'ala itu. Tapi bukan cerita tu ada kecenderungan Nabi Daud AS nak ambil bini orang dengan cara macam tu. Tak betul. Itu adalah cerita-cerita daripada orang Yahudi yang mereka nak memburukkan peribadi Nabi-Nabi dan Rasul. Orang Yahudi ini dia bukan memburukkan saja peribadi dan Nabi Rasul, mereka bunuh Nabi dan Rasul. Memang jahat mereka, sampai lani jahat. Satu cerita-cerita tu, antara cerita-cerita tu, cerita Israeliat ni memburukkan Nabi-Nabi dan Rasul. Satu, dia orang boleh buat filem. Apa? Orang Kristian apa? Dia buat filem apa? Adam and Eve turun daripada heaven. Kenapa? Dia buat filem teranjang. Selamba je dia buat filem. Saya tak pernah tengok, tapi ada filem tu dia kata. Orang putih buat selamba je. Dia orang tak ada rasa malu. Dia buat macam tu. Pada dia telah menceritakan satu benda yang dia sangat untuk dimuliakan. Apa? Dia proud dengan filem-filem yang macam tu. Apa? Gila ke apa? Astagfirullah. Quran kalau tengok memang peristiwa makam Bahudi ada kita cerita sikit banyak kisah Nabi Adam tu. Bukan dia keluar pasal berdosa, tapi di atas pilihan orang Ta'ala pilih. Bila dia bersedia, tentulah dia tak boleh pakai pakaian syurga, pasal syurga hanya boleh pakai pakaian syurga di syurga. Bila ke dunia tak boleh pakai dah. Allah Ta'ala tanggalkan pakaian syurga, jadi turun kat dunia kena pakai pakaian dunia lah. Ambil lah apa yang ada dulu, daun-daun pokok kayu apa untuk buat pakaian. Pasal apa? Tutuplah apa yang sepatutnya kena tutup macam tu kan. Dan perkara tu pun bukan supaya diwar-warkan kata Nabi Adam tak pakai pakaian. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Bukan untuk orang apa dimasyhur dan gembar-gemburkan Nabi Adam tak ada pakaian. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Tak kena cara tu. Okey. Jadi nak sebut kata kalau ada kisah-kisah yang menceritakan mereka ni ada masalah khasnya, saya sebut ni Nabi Daud AS yang ada kata dia ni ada kecenderungan nak ambil bini orang dengan kaedah yang tak dibenarkan macam tu. Kalau katalah yang tu cara yang betul sekali pun, mustahil akan ada perasaan macam tu pada Nabi Daud AS seawal sebelum berlaku peristiwa suami dia tu mati atau betul korban dalam peperangan. Kalau ada pun dia ambil, tapi mungkin orang tohmahkan dia, kata sebenarnya dia ada jatuh hati dengan isteri daripada bekas tentera dia yang mati terkorban tu. Macam mana Rasulullah pernah ditohmahkan, pernah jatuh hati kepada Zainab binti Jahshin, isteri pada anak angkat dia yang dia bela. Yang tu pun ada kisah tu. Falamma qadha Zaidun minha wa taram minha zawwajnakaha. Banyak cerita tu kan. Nak kata yang tu pun orang Yahudi, orang Kristian ni dijadikan ayat Quran. Kisah Rasulullah kahwin dengan Zainab binti Jahshin tu, anak angkat Rasulullah bernama Zaid bin Harisah tu. Asalnya Rasulullah tu Zaid bin Muhammad. Dibetulkan hukum tu pasal tak boleh menisbahkan anak angkat kepada pak angkat kan? Pasal pak keturunan tak boleh tukar.
nak menunjukkan kata anak angkat dia tak jadi anak betul, isteri daripada anak angkat dia tak jadi menantu yang jadi mahram, ni tak? Satu orang Ta'ala perintahkan supaya Rasulullah kahwin dengan Zainab binti Jahshin tu. Tapi nak kata apa, ada orang tu rumah kata Rasulullah memang jatuh hati, dah lama dah ada perasaan nak ambil isteri daripada anak angkat dia tu. Apa keadaan dia? Dia pura-puranda kan hubungan antara suami isteri Zaid dengan Zainab binti Jahshin tu. Bila bercerai Rasulullah ambil. Oh, jahatnya perangai dia mah. Yang kita kena jaga, kita ada akidah dengan Nabi Rasul. Takkan Nabi Rasul buat benda-benda macam tu. Bahkan kita kata kalau orang awam buat macam tu pun kita tak apalah dia ni. Takkan Nabi Rasul buat macam tu. Subhanallah, Allah takkan hantar Nabi dan Rasul yang berperangai macam ni ke? Baik. Kalau kita tak biasa dengar cerita tu satu hal. Tapi yang ni lah istilahnya, benda-benda yang kita kena dengar, kena faham, dan kita akan berwaspada dah dengan apa-apa kemungkinan. Kalau ada orang cerita apa, kita tahu dah, oh ni salah, ni tak betul, perisi dia macam ni, ini perisi dia, ni cerita ni macam ni. Saya pernah dengar cerita-cerita tu masa tu, sebelum saya ngaji saya pernah dengar cerita ni. Wah, tak tahu apa, kecil-kecil kan dengar. Bila dengar balik, oh salah punya cerita ni, salah tu yang saya boleh cerita apa benda yang salah. Baik. Jadi Allah Ta'ala memang tak suruh kita buat benda haram yang makruh. Bahkan disuruh kita taat. Dan masa yang sama suruh ikut Rasul. Tentulah tidak ada apa pada Nabi dan Rasul ni melainkan semuanya taat. Sekalipun asalnya bab makan, bab minum, bab pakaian, bab berjalan, bab warna, apa saja yang berlaku pada Rasulullah, ikut dia adalah baik. Walaupun bab makan hanya dengan tangan kanan, walaupun masuk tandas hanya dengan kaki kiri, sekalipun nak makan hanya dengan bismillah. Contohnya kan, sekalipun nampak very very small matter. No, it's not a small matter, it's very big matter kan. Pasal apa? Dia bab mahabbat, bab kasih, nak ittiba' Nabi SAW, nak ikut Rasulullah. Begitu pelik buat-buat ni, dia yang dia kata ittiba' Nabi, ikut sunnah. Dia tak ikut sunnah. Pelik dia. Dia duk sibuk ikut sunnah. Dia peleceh orang pakai serban, dia peleceh orang pakai jubah. Cakap tak sebab fikir. Tu dia cakap berbelit-belit. Alhamdulillah. Baik. Dan disebut lagi ujung ni, kata dia, dan bukti wajib amanah ini, dalil kata wajib amanah ni juga merupakan wajib bagi yang ketiga, iaitu bab menyampai. Macam mana tu? Contoh kan Rasul wajib menyampai, dia tak akan menyembunyi. Kalau Rasulullah menyembunyi, maksudnya kita pun disuruh menyembunyi. Kita menyembunyi ilmu adalah dilaknat. Siapa yang menyembunyi ilmu dilaknat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Memang banyak ayat Quran sebut macam tu. Kalau kita menyembunyi ilmu dilaknat, takkan Nabi Rasul menyembunyi ilmu tak dilaknat. Itu satu. Masa yang sama kita disuruh ikut Rasul. Kalau Rasul menyembunyi ilmu, nescaya kita pun disuruh menyembunyi ilmu. Tapi menyembunyi ilmu dilaknat. Tapi kita disuruh ikut Rasul, tapi Rasul menyembunyikan ilmu. Benar kan? Cara berfikirnya itu tak betul. Betul apa yang keputusan yang kita buat kesimpulan, mustahil dia menyembunyi. Rasul Nabi mesti menyampai apa sepatutnya Allah Ta'ala suruh mereka sampai. Takkan ada menyembunyikan sesuatu pun. Apa yang Allah Ta'ala suruh perintah dan sampaikan, sama sekali dia takkan sembunyikan. Dan kita pun disuruh contohi Nabi Rasul. Jangan sembunyikan apa yang kefahaman dah betul kita dapat, sampaikan sesampai-sampainya. Yang itu pun ada bahas ulama. Adakah wajib mengajar? Kalau tak ada orang lain mengajar, melainkan kita boleh mengajar, wajib atas kita mengajar. Kalau ada orang lain boleh mengajar, tak wajib atas kita mengajar. Dia jadi fardu kifayah pasal dah ada orang lain mengajar. Dia ada hukumnya tu sikitlah dari segi pendetilan dia. Wa amma dalilu jawazil a'radil basyariyati alaihim fa musyahadatu wuqu'iha bihim. Itu dulu insya-Allah. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.